Azza wa Jalla. Tu wali Allah. Orang yang ikhlas sungguh dalam ibadatnya, kerja buatnya, perjuangan Islamnya, dia ikhlas sungguh-sungguh dan dia taat kepada perintah Allah. Itu wali Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahmat Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut ancaman. Mula-mula sekali Allah sebut ancaman. Dah, azan dulu kan? Sedap duk mengajar, lupa. Azan terus. Kemudian Allah kata apa? Setelah Allah bagi ancaman bagi orang yang memusuhi wali Allah, lalu Allah sebut bagaimana kaedah untuk hampir kepada Allah. Nak jadi wali Allah tadi dalam Quran sebut dah, tak takut selain Allah, tidak kekal keadaan bersedih, tak gadai kalimah Allah, bertakwa pada Allah. Dan Allah sebut konsep bagaimana nak menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ni Allah ajar kita dalam Quran. Jadi tak usah pening-pening. Inilah tarikat yang paling benar. Tuan-tuan nak tarikat, ni saya ijazahkan. Ni tarikat daripada Allah Ta'ala, melalui Nabi SAW, paling sahih, paling betul. Tarikatnya bagaimana? Amalannya. Kata Allah Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Kata Allah, dan tidaklah seorang hamba aku ini mereka menghampirkan diri kepada aku. Hamba aku ini bila mana mereka nak hampirkan kepada aku, antara amalan mereka tak adalah amalan yang paling aku sukai, melainkan mereka melakukan apa yang difardukan ke atasnya. Ni amalan yang paling Allah suka, iaitu apa? Hamba aku ni bersungguh-sungguh buat amal taat kebajikan, buat amal ini di atas perkara yang Allah Ta'ala perdukan. Hak jadi wajib, sungguh-sungguh di atas perkara wajib. Ni ikut tarikat, tak semaya tak berjemaah. Tu karut tu. Tarikat Nabi bukan begitu. Sahabat semaya jemaah belaka, Nabi semaya jemaah belaka. Itu keadaan ibadat betul. Ni pisah terus, duduk dalam gua, tak keluar-keluar. Inilah kaedah paling betul nak dekat diri pada Allah. Tak ada, tak diajar begitu. Nak dekatkan diri pada Allah ni mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah, yakni wajib. Dia buat sungguh-sungguh atas perkara wajib. Nak semayangnya sungguh, usaha menyempurnakan atas perkara yang Allah Ta'ala perintah, atas perkara fardu tadi, usaha sesempurna mungkin dia buat. Atas semayang Jumaat tadi dia buat sesempurna mungkin. Usaha untuk khusyuk dalam solat dengan cara apa? Memahami bacaan-bacaan dalam solat. Contoh itu tanda orang yang kasih pada Allah. Ni Allah sayang pada mereka. Tambah lagi rokoknya, sujudnya, kedudukan dalam solat, pergerakan dalam solat tadi sungguh-sungguh dibuat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi. Kalau solat, maka ikutlah hak Nabi ajar. Bagaimana hak Nabi ajar, mereka belajar sungguh-sungguh menyempurnakan salat. Itu contoh. Atas perkara wajib mereka bersungguh, sempurnakan. Ini tarikat yang paling betul. Kerana Allah paling suka hamba ni menyempurnakan atas perkara yang diperintah, yakni perkara wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Kemudian hamba aku ini, mereka ini berterusan, hamba aku ini mendekatkan diri kepada aku. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, berusaha mereka, berterusan mereka mendekatkan diri kepada aku, ke atas aku ini, bin nawafil hatta uhibbah. Mereka berterusan tadi istiqamah atas hak wajib, tambah pula dengan amalan-amalan sunat. Mereka kekal atas amalan sunat. Nawafil ni perkara sunat, hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepada dia. Ini contoh. Ini apa yang disebutkan Allah Ta'ala. Mana tak cukup fardu, tak ditambah lagi amalan sunat. Puasa sunatnya, semaya sunat sebelum sepahnya,
Contoh. Kita kena buka ruang untuk orang beribadah. Contoh. Nak semaya di masjid seorang. Jota kuasa buka ruang untuk orang beribadah. Sebelum nak azan, sebelum nak qamat ni semaya sunat ni. Buka ruang 10 minit ke 5 minit untuk orang semaya sunat dulu. Supaya apa? Melatih. Melatih kita ini menambah senantiasa amalan sunat. Jangan potong. Sebab tu kalau saya galakkan masjid seorang, kalau saya kuliah berhenti azan dulu, tak apa, lebih baik. Sebab apa? Untuk orang sekitarnya mendengar, untuk dibesarkan syiar Islam, itu sunnah Nabi. Kemudian kita sambung balik. Sudah kita mengaji, jangan terus qamat, bagi ruang orang sembahyang sunat dulu. Tak 5 minit 10 minit. Sebab orang mari ni sembahyang Jumaat nak dapat pahala sunat, maka dia sembahyang sunat dulu, kemudian baru qamat, baru sembahyang. Begitu. Kita buka ruang untuk orang buat perkara sunat. Begitu juga puasa sunat. Buka ruang orang untuk senantiasa suka beramal sunat, beramal. Orang ni kalau buat ramai-ramai, dia baru berasa suka nak buat. Contoh apa? Surah buat sekali, sebulan sekali tak apa. Buka puasa hari Khamis sekali je sebulan, 3 bulan sekali je. Menggalakkan orang berpuasa sunat. Supaya mereka suka atas perkara sunat, digalakkan. Contoh. Kemudian anjurkan pula ala-ala Jumaat mari bawa makanan buka puasa. Jangan orang surah aja buat keluar duit. Surah apa ni lah, nak keluar duit banyak. Masing-masing bawa mari makanan. Kalau 50 orang, 50 jenis makanan. Kalau seorang buat nasi berani 1 kilo, jadi 50 kilo. Contohlah. Contoh. Mana katanya banyak. Boleh berjemaah atas perkara sunat tadi. Dapat, masing-masing dapat kebaikan. Jadi hamba ini dia tambah lagi amalan-amalan sunat sehingga Allah kasih padanya. Mereka kekal istiqamah atas perkara sunat. Dan bila Allah kasih, apa tanda dia bila Allah kasih? Ni Allah sebut tanda. Fa idza ahbabtuhu, bila mana aku kasih pada hamba aku ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengan. Maksudnya bukan Allah jadi telinga dia. Kalau kita tajsimkan begitu, jatuh pupuk lah. Maksudnya apa? Telinga tadi tanda hamba Allah ini dicintai Allah dan mencintai Allah. Yakni telinga tadi hanya mendengar perkara-perkara yang mengingatkannya kepada Allah dan perkara-perkara yang diperintahkan Allah. Maksiat dia tak dengar. Ni ngupak tak contoh. Duk majlis ngupak dia tak ada. Cuba cerita balik. Apa cerita tadi? Tak ada. Mereka lari pada majlis yang tidak mengingatkannya kepada Allah, ataupun atas perkara maksiat mereka lari. Cerita bab keaiban orang, mereka lari. Mereka tak duduk pada tempat-tempat seperti itu. Mereka tak kenal. Mereka jaga pendengaran mereka. Itu bukti. Itu bukti Allah Ta'ala kasih dan mereka mengasihi Allah. Itu tanda. Mereka menjaga pendengaran mereka. Wa basarul ladzi yubsiru bih, akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengan. Maksudnya apa? Ia melihat apa yang mengingatkannya kepada Allah. Hamba ni dia berjalan, ada orang dia berjalan, dia tengok bulan, kita keluar nampak bulan. Kita nampak bulan, Allah comelnya bulan. Contoh. Dia sekadar nampak cantiknya bulan, sekadar tu habis. Tapi orang beriman ni hati yang senantiasa terikat dengan Allah, ya ta'allaq, ikat sama dengan Allah. Bila dia keluar, dia tengok bulan, yang dia nampak apa? Kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tengok bulan, melihat ia sebagai kebesaran Allah, makin mengingati Allah. Lihat apa makhluk pun mereka ingat Allah. Dan yang disebutkan wa basur ladzi yubsir bih ni, bila ia senantiasa menjaga penglihatan, dia jaga betul-betul mata, dia tak suka melihat pada perkara maksiat. Itu dia. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan tangan aku menjadi tangannya ia bergerak dengannya.
yakni yang ia memegang dengannya, dengan maksud tangan tadi suka atas melakukan perkara taat, suka bantu orang, suka buat kebajikan, dan benci dalam melakukan maksiat. Tangan ni dia jaga anggota tubuh. Terjaga anggota tubuh dari tadi daripada maksiat, itu tanda Allah cinta pada hamba. Ada warijla allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya ia berjalan dengan, yakni kaki tadi tak berjalan kepada tempat-tempat maksiat. Ini bukti cinta Allah Ta'ala kepada hamba, dan cinta hambanya kepada Allah. Tak berjalan kepada tempat-tempat maksiat, tak sanggup masuk pada tempat maksiat. Tengok ada jom heboh ke, suar heboh ke, bukan kaki dia paling laju pergi. Tidak. Masuk contoh orang kita ni, restoran yang ada terhidang arak di dalam. Tak kira lah makanan dalam tu sedap macam mana pun, shell out tak out ke, tak contoh. Bila ada terhidang arak di dalamnya, kita dah baca hadis ni sebelum. Saya mengajar abang, maka Nabi SAW larang. Banyak lagi kedah lah tak ada arak, apa nak pergi cari hak ada arak. Maka kaki orang beriman takkan berjalan masuk pada tempat hak ada apa yang Allah Ta'ala murkai. Bukan kita duduk luar negara Amerika lah, hak memang semua tempat ada arak tak ada lari dah, tu tak apa, darurat. Hak tempat kita ni banyak lagi tempat halal. Jadi carilah tempat halal. Kaki ni tak berjalan pada tempat yang tak mengingatkannya kepada Allah, tak berjalan pada tempat maksiat, tak berjalan kepada tempat-tempat yang dimurkai Allah. Hidup mari senantiasa kepada majlis ilmu Allah Ta'ala. Itu kaki orang beriman. Hari ni nak mari majlis ilmu berasa berat. Ni bukan kaki orang yang dikasihi Allah. Sedangkan majlis ilmu Allah Ta'ala ni besar. Dia tak kuasa ni, orang kata perlu-pelan, berperlu-pelan, sungguhnya nak buat. Telefon ustaz sungguh, takut ustaz lari tak mari kuliah contoh. Contoh sungguh kita mari ada kuliah ni, tengok boleh tu tamu sedap lagi. Kalau kita pergi Madinah tuan-tuan, kita berebut nak semaya dalam Raudhah. Betul. Sebab apa hadis Nabi, ma minbari ila al-baiti raudhah min raudhatil jannah, daripada daripada rumah aku ke mimbar aku ni taman daripada taman syurga. Betul. Jadi maka sebab duduk taman syurga, bila duduk taman syurga ni mustajab doa. Sebab dalam syurga kita boleh minta apa yang kita nak. Jadi duduk taman syurga pun kita boleh minta pada Allah, maka Allah mustajabkan. Sebab tu orang berebut doa dalam Raudhah. Ada hadis secara khusus pun hak sebut mustajab doa dalam Raudhah, tapi hadis ni bersifat umum. Tapi kita berebut nak sembahyang dalam Raudhah. Balik daripada Malaysia, kita tak berebut duduk dalam majlis ilmu yang dikira sebagai Raudhah juga, taman syurga juga, iaitu majlis-majlis mengingati Allah, majlis ilmu. Jadi ini hipokrasi dalam beribadah. Duk Madinah berebut nak masuk dalam Raudhah, tapi atas muka bumi Allah ni tak berhenti ada Raudhah, tak berhenti ada majlis yang mengingati Allah yang disebut sebagai taman syurga. Kenapa kita tidak istiqamah menghadiri? Berbahagia orang yang istiqamah menghadiri majlis ilmu Allah Ta'ala sehingga kepada akhir hayat. Kerana ni tempat paling mustajab Allah bagi kita. Ada orang ni duduk sekejap majlis ilmu, ustaz mengajar lebih sikit hadis hari ni. Contoh, sahabat saya, dia mengajar hadis, dia mengajar Umdatul Ahkam. Cerita hadis bab ukur panjang sikit. Macam tuan-tuan hari ni panjang sikit bab hadis. Sudah tu pak cik tu mari, ustaz bab apa panjang sangat kuliah. Panjang. Duduk depan TV tengok Anas Mikail 2 episod sekaligus tak apa. Tak apa. 4 jam ni tengok Anas Mikail tak apa. Tak letih. Bolak biji mata. Duduk majlis ilmu berasa tak sedap dah. Kena bereksa balik dah. Dia kata kali pertama tak apa, mari 2-3 kali dia berasa gerah. Dia kata pak cik pergi kuliah sendiri dah. Duduk majlis ilmu ni dia berasa jemu. Berasa jemu ni tanda hati kita rosak. Kemudian Allah sebut tadi segala anggota tu tadi diterpelihara, tak buat apa yang Allah Ta'ala murka. Kemudian Allah sebut natijahnya apa? Hamba Allah sebegini ni Allah sebut apa? Wa inna sa'alani a'taituhu.
hamba aku sebegini, jadi kasih aku ni. Bila mana mereka minta pada aku, itu aku kurniakan kepada Allah Ta'ala. Allah akan bagi mereka. Mustajab doa ni, hamba Allah Ta'ala begini. Jadi kalau kita pilih untuk memerangi hamba Allah Ta'ala begini, kita maki hamu ke Facebook. Nak contoh, hamba Allah Ta'ala seperti ini, hak doa dia mustajab. Ya Allah istihar, siapa memeranginya maka Allah perangi. Maka beringat baik-baik. Wala in ista'adzan la'uidannahu. Dan kalau mereka minta berlindung daripada aku, maka aku pasti melindungi. Ini besarnya. Jadi kita, Allah bagi kesempatan, selagi ada hayat ni, Allah bagi kesempatan untuk hidup sebagaimana kekasih Allah, wali Allah. Iaitu dengan apa? Tak berasa khawatir. Dan orang kita ni khawatir, takut apa tak dapat beri, takut. Nah, belajar hati ni biar takut ke Tuhan kita. Nah, takut pada Allah Azza wa Jalla sana. Lebih pada segala-gala. Dan jangan berasa sedih. Sedih apa? Tak dapat beri, sedih. Sepanjang masa sedih, jangan. Tak apa. Orang dia buat zalim pada kita atas muka dunia, dia boleh lepas ke di hari akhirat? Tak boleh lepas. Tak mungkin lepas. Tak lepas atas kezaliman. Nah, maka kenapa nak berasa kekal sedih? Kenapa nak berasa kekal takut? Sebab semua manusia mati dan Allah beri balasan. Maka hiduplah sebagai kekasih Allah, yakni tidak takut kepada apa pun melainkan kepada Allah, dan tidak kekal dalam keadaan bersedih, dan tidak menggadai kalimah Allah Azza wa Jalla. Dan hidup memelihara perintah Allah, melaksanakan perdu dan bersungguh di atas perkara yang sunat. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Amin wasal bihi. Haul. Tengok, orang ni macam-macam peringatan dia buat. Dah, haul tu haul ni, dia mudah je kaedah ni. Dalam majlis tadi, ada tak perkara yang dikira betul-betul mendekatkan diri pada Allah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi? Ada tak sebagaimana yang dianjurkan dalam hadis Nabi? Kerana ibadat ni aslul ibadah tawaqquf. Asal bagi ibadah tu dihentikan, tak boleh mereka-reka. Apa yang dianjurkan Nabi SAW, itu yang terbaik. Nabi suruh buat apa? Nah, kalau kita haul, kita boleh pergi haul ni. Semayang berjemaah di masjid tak lagi. Tu menipu. Tu menipu, dusta dalam ibadah. Sebab tu kata tarikat paling benar apa? Mereka meninggikan zikir, iaitu membaca Quran. Meninggikan zikir apa yang Nabi anjur? La ilaha illallah. Sungguh atas perkara-perkara yang disunatkan Nabi. Apa yang jadi sunnah, itu baru tarikah yang betul. Jadi hul tu hul ni tengok balik apa amalan. Nah, ni macam-macam. Ada orang pergi kubur bergendai di kubur. Tu cara nak dekatkan diri pada Allah. Tak betul. Mana mungkin nak betul begitu? Tak ada dengar lagi Abu Bakar pergi kubur Nabi, ambil gendai, katak gendai depan kubur Nabi. Jadi kena periksa balik ibadat kita ni betul ke? Bila saya sebut gini, orang kata Wahabi. Tidak. Kita nak betul kaedah kita dalam beribadah, kena tegur kata. Kadang-kadang melampau sangat. Nah, ada ahli sufi yang tak buat begitu pun. Nah, bagaimana kaedah Junaid al-Baghdadi? Bagaimana kaedah al-Imam al-Ghazali? Tengok balik lah. Tokoh jago-jago mazhab al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam al-Hanafi, al-Imam al-Malik. Bagaimana mereka beramal, kita kena tengok. Tokoh-tokoh besar ni. Jadi biar betul kaedah beramal, biar dengan ilmu. Saya nak sebutnya, jangan dengan sebab ikut-ikutan. Jangan. Kita beramal dengan ilmu. Kita buat ni sebab kita ada ilmu tentangnya, tak apa. Kita ada ilmu tentangnya. Saya rasa hul ni boleh, sebab ni hujah saya ustaz. Kita ada ilmu tentangnya, maka kita pergi. Jangan kita jahil ikut sepanjang masa, tidak betul. Dan ilmu tentangnya, hujah tentangnya mesti mari pada Quran dan hadis. Apa yang disebutkan para ulama tentang, apa kepahaman para sahabat dan para salafus salih tentang
Yang ini tentang Quran dan hadis, bukan kepahaman kita, kepahaman para salafus saleh. Itu contoh. Wallahu taala alam. Ada soalan lagi? Ada saya kira itu saja. InsyaAllah ni poster untuk program Daurah Mustalah Hadis, kitab Al-Madkhal Lidrasati Sunnati wa Sunnati Nabawiyah, yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Imran Al-Malizi, pengurusi Majlis Penasihat Pertuan Harbuta Azatizah Ummah, merangkap pengurusi tetap Dewan Ulama Upah Negeri Selangor di Masjid Ar-Ridwan, Hulu Kelang. Yang kedua, saya nak maklumkan, ni saya tak cerita lagi pada hadirin-hadirat, bulan lepas tak pergi kuliah, saya buka tahfiz. Buka tu tahfiz, mengambil 20 orang pelajar, yang mana saya ambil syekh daripada Yaman seorang sebagai tenaga pengajar khusus bagi Quran, dan seorang guru daripada Patani, dan saya sendiri mengajar. Yang mana kita ambil 20 orang anak murid. Yang saya bina atas nama Ma'had Al-Munir. Sementara ni kita akan buat di Taman Bukit Permai. Ada surau Al-Ikhwan di Taman Bukit Permai. Jadi sementara bangunan tak ada, kita tak ada apa satu lagi, cuma ada tanah surau yang nak dibangunkan nanti. Itu pun dalam proses lagi, nak minta urusan sebagainya dengan Pak Aid sebagainya. Jadi kita tak ada apa-apa, cuma kita mula dulu pengajian. Sebab gini, saya akan bawa syekh daripada Yaman pada bulan 12 ni. Ni untuk pelajar lelaki saja, 20 orang. Bagi orang yang betul-betul miskin, asnaf fakir miskin, yang mau betul tak mampu, percuma, marilah mengaji. Kitab pun kita bagi, mengajilah. Tapi dengan syarat mengaji sampai habis lah. 6 tahun, 5 tahun. Kalau dia keluar sebelum 5 tahun, 6 tahun, dia kena bayar balik.